Jadi balik kepada cerita Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ni dia dah berjaya kuasai daerah-daerah yang banyak. Sunda Kelapa, daripada Pejajaran, dia berjaya menghalau tentera Portugis yang ada di sana tahun 1527. Dia sampai ke Tuban, sampai ke Madiun, sampai ke Surabaya, Pasuruan, Malang, Balambangan dan juga di kerajaan di hujung timur Pulau Jawa ni tahun 1527. Jadi ketika itu dia dapati umat Islam kelahi. Macam mana ni? Kita ada kerajaan, tapi kerajaan kita memimpin masyarakat hak kelahi. Macam mana kita nak molekkan? Pertama yang mereka buat adalah Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati para pegawai ahli jawatankuasa Masjid Bukit Payung Marang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Setelah kali terakhir saya menyampaikan ceramah di masjid ini kira-kira 3096 hari yang lalu, iaitu pada hari Khamis 22 Januari tahun 2015. Maknanya sudah 8 tahun 5 bulan 23 hari. Dan saya yakin tuan tak ingat dah apa saya ceramahkan ketika itu. Kali terakhir kita bercerita tajuknya andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita dapat bertatap muka dan insya-Allah kita akan membincangkan satu perbahasan, iaitu salat berjemaah penyatu ummah. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita mengulas lanjut tajuk ini, izinkan saya berkongsi sedikit maklumat. Sebab daripada Jabatan Mufti, jadi kita pun nak berkongsi maklumat. Jabatan Mufti ni antara kerjanya menjaga falak, menjaga benda yang ada atas langit. Bulan Julai ini insya-Allah banyak fenomena di langit akan berlaku. Orang Malaysia sekarang jarang pandang ke langit sekarang, jarang sangat pandang ke tanah banyak. Kena pandang ke langit sekali-sekala. Pertama yang akan berlaku, yang dah berlaku ada beberapa, tapi sehari dua ni ada akan berlaku, ambil peluang mana hak ada kemampuan. Pertama hari esok, peristiwa istiwa A'zam. Hari esok 16 hari bulan Julai tahun 2023 pukul 5.26 petang. Ada orang, ialah anak-anak muda dalam TikTok, dia tanya, wajib ke buat benda ni? Tak wajib, tidak wajib. Masjid jangan tebing pula nak pergi ukur pula esok masjid dah molek dah. Ini untuk semakan kediaman biasanya, rumah. Macam masjid kita ukur pakai alat canggih, jumpa mari bawa teodolik macam-macam. Memang ukuran tu ada ketepatan dia, bukan pakai handphone ni buat masjid tak. Tapi ni untuk rumah. Dia kaedah tradisional yang kita guna sejak zaman-zaman dulu lagi. Sebelum adanya alat-alat astronomi ataupun kaedah matematik, orang tua-tua kita guna 3 cara. Pertama, tengok matahari terbenam.
Yang kedua, dia tengok kaedah buruj bintang. Ini payah sikit. Dia tengok kedudukan belantik ataupun Orient ataupun buruj Al-Babadur. Yang mana pada buruj ini ada 3 bintang duduk rapat berderet. Mintaka, Nilam dengan Nitak. Yang ini orang hak tok guru dia alim benda ini. Dia boleh nampak. Kita tak kenal. Nampak api lilak pada jauh tapi tak boleh beza ni bintang ke drawbridge, tak tahu mana tak tahu mana link sama je cahaya dia. Cara yang ketiga orang tua-tua dulu adalah melalui peristiwa Istiwa A'zam, yang mana Allah Ta'ala kurniakan setahun 2 kali matahari akan berada tegak di Mekah, khususnya di atas Kaabah 2 kali setahun, iaitu pada 28 hari bulan Mei dengan 16 hari bulan Julai, hari esok. Jadi tuan-tuan di rumah hari esok pukul 5.26 petang, jangan lambat sangat. Sebab kalau kita lari 5-10 minit, 5 minit, 10 minit, dia punya darjah lari. Darjahnya kalau lari bukan sikit, dia buka di tempat kita sikit je. Tapi kalau lama takut tuan-tuan kiblat alakan mereka nanti. Jadi jangan lewat sangatlah. 5.26 hari esok. Dia antara 5.26 ke 5.28 tu boleh lagi. Ada dulu budak muda tanya, Ustaz, saya petang sibuk kerja, boleh tak lepas maghrib? Payah nak jawab kalau soalan begitu. Dia tanya lepas maghrib, ada tak cara nak kira? Mari masjid je lah, dek semayang masjid. Dah tentu kiblat betul. Jadi hari esok 5.26, tuan-tuan boleh taruh benda-benda tegak, tripod kamera ni pun boleh. Benda-benda hak tegak lah. Letakkan dekat dengan tengah-tengah hak ada bayang-bayang matahari, atau letak. Kalau dalam rumah tak payah pakai tiang pun tak apa, tengok pada grill, pada pintu kita. Mana hak ala ke tempat bayang-bayang tu tanda. Tuan-tuan buka lah YouTube, banyak dah orang buat video sehari 2 ni. Jadi ni peristiwa pertama yang kita nak kongsikan berlaku pada bulan Julai. Peristiwa kedua ni pun menarik juga, iaitu tak ramai orang sekarang perasan sedang berlaku kenampakan planet di langit belah barat dan timur negara kita. Nampak planet. Dia sistem suria kita ni ada 8 jasad yang kita kategorikan sebagai planet. Dan planet ini kita ikut urutan jarak paling dekat dengan matahari. Dekat dengan matahari, Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptune. Daripada 8 planet ini, ada 5 planet yang boleh dilihat dengan mata lendir kita. Dengan mata kita. Maknanya tidak bergantung, tidak perlu bantuan kepada peralatan-peralatan canggih. Boleh nampak dengan mata kita. Tapi bergantung pada cuaca semasa. Apakah planet-planet yang boleh tengok dengan mata lendir kita? Utarid, Zuhrah, Marikh, Mushtari dengan Zuhal. Ada 2 planet kena guna alat. Uranus dengan Neptune. Yang ini kena guna alat bantuan optik. Binocular, orang panggil sini panggil seperong. Teleskop, orang Lumpur panggil teropong. Benda-benda begitu. Jadi pada musim ini yang menarik, akan berlaku kenampakan planet di langit barat dan timur, iaitu ada 5 buah planet yang paling hampir dengan bumi boleh dilihat pada waktu malam. Masa bila kita nak tengok? Bermula hari ni 15 hari bulan. Malam ni start mula dah. Bermula 15 hari bulan Julai sampai 31 hari bulan Julai, dia ada shift malam, ada shift pagi. Kalau sebelah pagi bermula pukul 6 pagi esok, tuan-tuan boleh tengok planet Mushtari. Dia mula kelihatan pada awal pagi di arah timur langit tempat kita. Mushtari. Kemudian kita boleh nampak planet Zuhal, dia akan menuju ke arah barat sepanjang bulan Julai 2023 ini. Menarik fenomena ini. Jadi pagi esok pukul 6 tengok di langit, cantik sekali.
Dan bermula hari ini 15 hari bulan sampai 31 Julai pukul 8 malam, bahasa mudahnya maghrib lah. Maghrib ni dah ada. Boleh kita lihat planet Utarid, Zuhrah, Marikh di sebelah barat langit negeri kita. Dah boleh tengok. Tak payah pakai seperang. Tapi kalau kita tengok api leh-leh-leh, kita tak kenal. Ini api apa, spotlight ke UFO ke apa, kita tak tahu. Jadi kita boleh kenal pasti objek cakrawala dengan menggunakan aplikasi astronomi. Ni anak-anak muda yang pandai guna handphone boleh download lah. Sky Map, The Sky, Stellarium, Sky Safari dan macam-macam lagi. Kalau pakai kamera kita saja, nampak cahaya je lah, tak tahu ni benda apa. Kalau ada apps tu, dia boleh tunjukkan ini apa. Dan kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, guna peralatan yang canggih sikit. Contohnya pakai kamera Nikon P100, tambahkan dengan Skywatcher All View Computerized Mount tu memang lebih jelas lagi. Boleh nampak sampai paling dekat sekali. Tapi itu memerlukan belanja sikit lah. Tapi untunglah negeri Terengganu Darul Iman dia ada balai cerak sendiri. Jadi moleklah kalau ambil kesempatan. Yalah tuan-tuan sekalian, mungkin orang kata, dah faedah apa Ustaz? Tengok atas benda faedahnya. Gini tuan-tuan, selalu memandang langit adalah amalan yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ini sunnah Nabi. Nabi salah satu daripada tabiat dia ataupun satu amalan yang dia sering buat adalah bila dia bangun daripada tidur, dia mengusap wajahnya dengan tangan, kemudian dia memandang langit. Selepas itu dia akan membaca petikan beberapa ayat Quran. Ulama bahaskan hadis sahih ni. Kenapa Nabi suka memandang langit? Rupanya langit ni banyak rahsia. Dalam ayat Al-Quran, ayat penciptaan langit didahulukan sebelum menyebut penciptaan bumi. Apa sebab? Semua ayat penciptaan Allah, langit dulu baru bumi. Artinya langit ni ada banyak rahsia. Tetapi rahsia tu hanya boleh difahami oleh orang yang diberi ilmu oleh Allah. Ada benda yang kita tak belajar, tapi kita tengok lama-lama pandai. Contoh main telefon, kita bukanlah pandai sangat. Tapi kalau dah hari-hari, reti nak setting, nak itu, nak ini. Tapi ada benda tertentu, tuan-tuan pandanglah lama mana pun, tak faham. Selagi tak diberi kefahaman. Antaranya benda-benda yang ada di langit. Itu sebab Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dia menyebutkan dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Makhluqatillah, muka surat 17. Dia menceritakan tentang apakah rahsia dan faedah memandang langit. Ni amalan yang sangat bagus. Kata dia, wa qalilul fi nazar ila samai asyrafu fawaid. Ketahuilah olehmu memandang ke langit ni ada 10 faedah. Ada 10 manfaat. Tangkusul hammi wa taqlilus sawasi wa tazilu wahmil khawf wa tazkuru billah wa tanshiru fil qalbi ta'zimillah wa tazilul fikri ar-radi'ah. Katanya antara faedah kita memandang ke arah langit ini adalah pertama, mengurangkan kesedihan. Kita bila sedih, kematian seseorang, kerinduan pada orang jauh, pandanglah ke langit. Akan terubat rasa rindu. Contoh tuan-tuan tengah rindu, mak kita, ayah kita pergi haji, tak balik-balik, lama sungguhlah. Dia muasasah, lambatlah balik kat 40 hari lebih. Ngitung hari, rindu sungguh ke mak. Jadi bila kita nak lepaskan rindu selain daripada WhatsApp video ke apa ke, tengah-tengah malam pandang ke langit. Tengok bulan mengambang penuh baru-baru ni, perigi, bulan begitu dekat dengan bumi, jarak paling dekat sekali. Kita tengok bulan, kita kata, ya Allah, ni mak aku pun tengah tengok bulan yang sama. Mengubat kerinduan memandang ke arah langit ini.
Yang kedua, menghilangkan rasa takut, mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Walaupun kita tengah ada masalah besar, kita tengok langit, kita kata, ya Allah, kekuasaanmu lebih besar daripada ini, ya Allah. Ya Allah, you are bigger than my problem. Masalah saya ni besar dah, ya Allah, tapi engkau maha besar. Dia menjadikan kita kerdil bila melihat langit. Banyaklah boleh katanya, wa taslil mushtaq, boleh menghilangkan, menyenangkan orang yang sedang bercinta. Orang sedang bercinta, tengok lagu-lagu lama, semua pandang langit, tengok bintang, cari bintang kejora berseri dan dia akan banyak cerita pasal bulan. Malam bulan di pagar bintang. Orang akan mencari objek di langit sebagai penyataan cinta. Jarang orang cerita ikan kembung di laut apa, dia tak sampai kecintaan itu. Sebab itu kalau tuan-tuan serabut-serabut musim-musim gini, hilangkanlah serabut dengan memandang ke langit. InsyaAllah sangat menghiburkan. Tetapi dengan syarat ikut sunnah. Bagaimana sunnahnya? Memandang langit, melihat kebesaran Allah. Kemudian Nabi membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Tepatnya bermula ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, terdapat tanda bagi orang yang ulul albab. Orang yang ada kemampuan daya fikir yang tinggi. Sampailah kata ulama, Nabi baca, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sampai ayat itu. Jadi inilah sekelumit mengambil peluang kesempatan mengajak muslimin muslimat hadirin hadirat sebagai mukaddimah kita pada malam ini. Marilah kita slow-slow memandang ke langit, melihat bintang, bulan. Bulan memang banyak lah musim-musim ni. Bulan berkibar sungguh sekarang ni. Itu tak napi lah. Ini bulan betul bukan? Bulan berkibar tu, itu memang hari-hari ada. Hak ni bulan falak. Dia panggil bulan falak. Nak kira bulan sini memanglah banyak. Tak napi. Tadi saya pergi ke Ngabang Teliput, Tok Jembat. Tengah laut dia pacok. La ilaha illallah. Budak-budak ni berani dia. Bendera tengah laut. Kata macam mana dia boleh pacok? Kata kalau kami belajar falak bulan ni waktu tertentu, hak ni siang malam ada tengah laut. Ni cerita saja. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat sekalian, solat berjemaah penyatu ummah. Hadirin hadirat sekalian, hari ini kita kena akui masyarakat kita sedang dilanda hempasan ombak. Yang mana hempasan ombak ini kita lihat tidak berkesudahan. Dan kita kena akui ombak ini sedikit sebanyak telah memecahkan dan meretakkan benteng silaturahim kita. Itu kita tak boleh nafikan. Kita berdoa kepada Allah barang dijauhkan kita semua daripada menghadapi nasib benang habis, kain tak jadi, jarum patah, baju tak siap. Hak tu kita tak ambuh. Baik itu orang tua-tua dulu, dia berpesan, nak berpolitik, nak bersiasah, nak apa saja, silakan. Tapi kena jaga, kena pantang 2-3 perkara, kata mereka. Kata orang tua-tua, pertama, pantang siasah yang tidak senonoh. Cabom-cabom cari musuh, ke dalam bertikai keluar bergaduh. Rakyat sengsara, negeri runtuh. Kedua, pantang siasah menurut nafsu. Berebut kuasa, palu memalu. Tamakkan harta, tak ingat malu. Negeri rosak, banyak seteru. Ketiga, pantang siasah mabuk pangkat. Berebut kuasa, jilat menjilat. Berebut kedudukan, hambat menghambat. Negeri rosak, nama pun cacat.
Keempat, pantang siasah memecah belah, mengadu domba umat manusia, baik sekaum sesama bangsa maupun antara keluarga dan marga. Itu panjang lagi lah. Dia panggil dalam syair Nasib Melayu yang menceritakan tentang babak detik kejatuhan kerajaan Melayu di Johor selepas daripada kejatuhan Sultan Melaka, Kesultanan Melaka. Panjang. Sebab itu kita melihat, kita sebagai orang masjid, saya istilahkan kita semua ni orang masjid lah. Bila masuk masjid, kita semua orang masjid. Daripada dulu lagi, masjid, para pegawai masjid, imam masjid, para ulama, dia memainkan peranan besar untuk nak satukan balik andai kata berlaku persengketaan sesama orang Islam. Masjid akan main peranan. Di luar gonggang-gonggang, berperang macam-macam, tarik ke masjid, ini saudara kita. Mari semayang sekali, rapatkan saf, lupakan perbezaan. Sangkut pakaian-pakaian kebesaran apa saja di pagar masjid. Ahlan wa sahlan, masjid jadi juara daripada dulu lagi. Kalau saya nak kongsikan contoh, sekitar abad ke-15 ni cerita kerajaan Majapahit, lama dah. Sebab antara contoh klasik pergeseran kaum yang terhebat adalah zaman kerajaan Majapahit, perpecahan sesama bangsa. Sekitar abad ke-15, masa tu kerajaan Majapahit dah makin merosot. Jadi ketika itu kebanyakan wilayah-wilayah jajahan Majapahit, dia tengah nak keluarkan diri daripada persekutuan, nak bentuk negeri saja, dia negara sendiri. Tak mahu dah duduk bawah persekutuan ataupun Federation Majapahit ini. Nak keluar. Jadi berperang dan bergaduh. Maka ketika itu berlaku tahap persengketaan bukan sekadar antara negara dan negeri, bahkan dalam keluarga. Bayangkan umpama kita Malaysia ada beberapa belah negeri, Federation kerajaan persekutuan, tiba-tiba Pahang nak keluar. Pahang nak keluar, Terengganu nak keluar, Kelantan nak keluar, nak buat negara sendiri, nak jadi Brunei. Kita jadi Brunei je lah, kita ada hasil sendiri. Bayangkan persengketaan. Sebab dalam keluarga, ada keluarga kita orang Pahang, tapi mungkin isteri kita orang Terengganu. Jadi macam takkan aku nak balik raya, nak bawa pasport. Jadi kelahi. Satu kerja nak immigration apa semua, jadi susah. Itu contoh mudah. Jadi bergaduhlah sesama itu, sehingga timbul satu istilah keriwikan dadi gerojokan. Dia panggil hal-hal yang sepele menjadi gede. Benda-benda kecil, benda boleh selesai, tapi dibesar-besarkan. Pertengkaran, pergaduhan antara budak-budak, mak ayah campur tangan sampai jadi pergaduhan keluarga. Berat masa itu. Berat. Maka timbullah istilah-istilah yang berbau permusuhan. Benar sepisan, Allah sepisan. Tak peduli adik-beradik, kalau sekali buat salah seumur hidup, tidak akan ada kata maaf. Ibarat kata mereka, dadi godong orang pak ngapek, dadi banyu orang pak nyibuk. Kalau jadi daun, tak akan ada hak sudi petik. Kalau jadi air, tak ada orang sudi mengambil walaupun setitik. Artinya kelahi sungguh. Maka ketika itu muncullah Kesultanan Demak. Kerajaan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, dipimpin oleh Raden Fatah. Kerajaan Islam. Dia dapat sokongan kuat daripada Wali Songo. Raden Fatah ni anak murid kepada Sunan Ampel. Kalau tuan-tuan minat cerita sejarah ulama Nusantara, khususnya Wali Songo, dulu ada satu nama ulama, Syekh Ibrahim Samarkandi. Syekh Ibrahim Samarkandi ni dari Champa. Champa ni Vietnam Selatan sekarang. Dia datang dengan dua anaknya, nama Ali Murtada dengan Ali Rahmat. Syekh Samarkandi dia singgah di satu tempat di Tanah Jawa nama Tuban, di Desa Gersik Arjo di Kecamatan Palang. Dia meninggal dunia di sana. Anak-anaknya pindah ke Majapahit.
yang sulung dilantik jadi raja pendeta di Gresik ataupun menteri agama. Anak yang kedua jadi imam besar di Surabaya. Yang jadi imam besar Raden Rahmat ataupun Sunan Ampel. Sunan Ampel ni dia melahirkan Sunan Bonang, Sunan Derajat, putera-putrinya. Dia juga melahirkan anak-anak murid Sunan Giri, Raden Fatah yang akhirnya membentuk satu institusi dinamakan Wali Songo. Jadi Wali Songo ni dibentuk 30 tahun selepas daripada kedatangan Sunan Ampel. Jadi balik kepada cerita Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ni dia dah berjaya kuasai daerah-daerah yang banyak. Sunda Kelapa, daripada Pejajaran, dia berjaya menghalau tentera Portugis yang ada di sana tahun 1527. Dia sampai ke Tuban, sampai ke Madiun, sampai ke Surabaya, Pasuruan, Malang, Balambangan dan juga di kerajaan di hujung timur Pulau Jawa ni tahun 1527. Jadi ketika itu dia dapati umat Islam kelahi. Macam mana ni kita ada kerajaan, tapi kerajaan kita memimpin masyarakat hak kelahi. Macam mana kita nak molekkan? Pertama yang mereka buat adalah berdakwah melalui makanan. Dia caranya gitu dulu. Dakwah dengan makanan. Ni mungkin tuan-tuan dah pernah dengar saya berceramah orang sebor ke sana sini. Ketupat misalnya, tupat. Ketupat itu makanan dakwah. Makanan yang ada falsafah. Dibuat oleh Sunan Kalijogo, asalnya nama kiblat papat lima pancir. Singkatannya ketupat. Kiblat papat lima pancir. 4 arah mata angin, utara, timur, selatan, barat, satu pusat menuju Allah. Itu makanan tasawuf tu, ma'rifatullah. Tapi kita buat main ketupat. Jangan main tasawuf tinggi tu. Kan ketupat banyak pasal apa? Kalau tuan-tuan tengok ketupat, bila mikir, ni dia makanan ahli sufi. Dia buat daripada daun janur. Janur ni bahasa Arab tapi dah jadi bahasa Jawa. Janur tu Nur, cahaya. Cahaya hidayat daripada Allah. Dia panggil daun janur, nyor muda. Lepas tu dianyam. Anyam tu simbolik dosa bersilang. Hak pada anyaman tu dosa kita. Oh, dosa banyaknya lah dosa kita. Kemudian bila rebu apa nak boleh ke makan, prosesnya banyak. Bakar, masak macam-macam. Kemudian bila nak dinikmati, kita potong 2. Bila potong, tengahnya putih. Jadi dia pun beritahu, dia kata tengok. Melalui Ramadan, kita ibadah, nampak putih, suci. Ini barakah daripada kita ibadah bulan Ramadan. Jadi banyak falsafah lah yang dia buat. Sebab itu Wali Songo dulu setiap kali raya dia akan agihkan ketupat ni di rumah ahli Korea dia. Ni masjid kena buat lah, saya ingat. Kita hantarlah pagi-pagi makanan ke, patutlah duit raya banyak sangat. Bagilah benda-benda telur ke apa ke. Wali Songo Sunan Kalijogo dia agihkan ketupat kepada masyarakat sekitar pondok dia. Selitkan kata-kata pada makanan itu. Monggo kula aturi nampi ketupat kelan santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Terimalah ketupat sayur santan, moga kesalahan mohon dimaafkan. Panjang lagi lah. Saya pun tak reti juga maksud sebenar. Artinya ada syair, ada kata-kata. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, ini peranan ulama dulu. Dia nak memastikan masyarakat jangan kelahi. Dan benda ni kita kena teruskan. Yang kedua cara dia buat adalah menerusi tarbiyah dan juga dakwah. Dia ajak masyarakat berkumpul. Dan dia tahu orang tua-tua kita dulu kalau dengar ceramah ngantuk. Kalau nak dengar ceramah nak kena ada hiburan-hiburan sikit. Kalau hak mari tok guru buka kitab amma ba'du seorang bangun pegang perut, seorang bangun pegang perut. Dia kalau boleh nak ceramah cakap 5 minit, gelak 10 minit. Ceramah 5 minit, ketawa lagi 15 minit. Dia nak gitu. Dia nak santai-santai saja. Dan budaya ni daripada dulu lagi.
Lepas tu pun ceramah hak beken-beken, payah nak orang nak follower tak ramai. Tapi ceramah yang menghiburkan tu ramai orang. Beribu-ribu orang suka. Sebab dia suka kena ada kelakar sikit. Jadi ulama zaman Wali Songo dulu dia buat lagu banyak. Dia buat lagu tembang Jawa, tembang Mojopat, tembang Tengahan. Sunan Giri misalnya dia buat jamuran coblak-coblak suweng gula ganti. Sunan Kalijogo cipta beberapa lagu gundul-gundul pacul, lir ilir. Dia sendiri dalam wayang kulit yang sangat handal sekali. Sunan ini, Sunan Kalijogo. Sunan Bonang, putera Sunan Ampel, buat lagu Tombok Hati. Dia sendiri adalah pemain alat bonang. Kalau kita di Terengganu ni ada gamelan. Gamelan itu ada satu alat tu bonang ataupun kromong. Dia ada 12 gong kecil dalam permainan gamelan. Ada Sunan Bonang ni sebab dia pandai sangat main bonang, dia gelar Sunan Bonang. Artinya ulama dulu nyanyi pandai, buat lagu pandai, buat atur muzik pandai, macam-macam. Apa sebab? Nak menyatu padukan masyarakat. Sebab itu sekali lagi dalam situasi ini, kita sebagai orang masjid, mari kita tampil, bawa agenda, perkukuhkan kembali tautan silaturahim sesama umat Islam. Sebab itu kalau kita lihat, masjid itu sendiri, banyak pelajaran perpaduan. Tuan-tuan hok mari semayang di masjid, terus terang kalau kita tanya, tuan-tuan lebih khusyuk semayang di rumah ke semayang di masjid? Orang akan jawab jujur Ustaz, lagi khusyuk semayang di rumah. Tak percaya cek masa kita PKP dulu. Masa PKP semayang di rumah, tenang saja tuan-tuan. Relax saja. Apa kita semayang pun sedap. Masuk bilik air, ambil wuduk, keluar, bentang sejadah, semayang. Khusyuk. Apa sebab? Semayang di rumah ni kita tenang. Semayang di masjid boleh tak dapat ketenangan 100%? Tak dapat. Masjid tuan-tuan ni je hak selesa, alhamdulillah. Ada setengah masjid kita pun tak pasti ni masjid ke sekolah tadika, kita pun tak tahu. Budak berlari saja. Main kejar-kejar. Nak marah kan ayah dia kecil hati. Bayang. Orang nak semayang jadi tak khusyuk. Nak khusyuk macam mana semayang di masjid? Ada masa kita semayang dapat masjid hok PA sistemnya la ilaha illallah. Hamil saja. Allah bunyi la ilaha illallah. Kejap suara meletup. Bow bow pa pa. Jangankan kita makmum, imam pun serabut. Allah PA sistem. Semayang di rumah tak payah PA sistem. Tak pening. Khusyuk semayang. PA sistem lagi. Tak campur semayang dapat makmum sebelah menyebelah hak perangai macam-macam. Ada hak angkat takbir kat 10 kali tak masuk-masuk. Kita pun pening duk sebelah dia. Salli Allah. Astaghfirullahaladzim. Salli Allah. 3-4 kali Allah Akbar. Imam wala dhalin lah. Dalam hati bila lah nak masuk pocik ni. Dia was-was. Ada jemaah jenis sendawa. Tak habis-habis pada rakaat pertama sampai 4 rakaat. Allahu Akbar. Tahulah buka puasa. Janganlah banyak sangat haknya. Ini bukan sini, cerita tempat lain. Kalau musim Covid dulu, jemaah tak pakai topeng. Batuk, Allah, mati dah aku. Mati dah aku kena Covid dah hari ni. Nak khusyuk apa semayang gitu? Nengok kau orang bersin. Hasyum, tak pakai topeng pula. Oh, kena Covid dah aku, kena Covid dah aku. Tak khusyuk semayang. Dapat makmum hak jenis baca Fatihah sama kuat dengan imam. Kita pun pelik, buat apa dia baca gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Amaknya bekas imam agak dia ni terbiasa dah baca kuat. Tahin sujud, tahin rukuk, Allah kuatlah. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak khusyuk kita semayang sebelah orang begini. Tak campur ada orang kita rukuk, Allahu Akbar.
Tengok kaki dia, la ilaha illallah, ibu jari dia, kaki dia punya kuku boleh kayuh perahu. Panjanglah kuku, ya Allah. Kalau muslimat pula nak khusyuk macam mana? Mari seorang bawa telekung. Wow, Siti Khadijah, lambang cinta anak abadi. Dia pun kira, cek berapa ringgit online. Tak khusyuk sebenarnya semayang di masjid. Tapi kenapa kena semayang di masjid? Penyatuan. Allah nak ajar mu memang akan menghadapi macam-macam perangai manusia. Tapi itulah manusia. Mu tak boleh expect orang Mr. Perfect serupa mu. Ada orang serba kekurangan dari segi perangainya, higiennya, kebersihannya, penampilannya. Tapi inilah kehidupan. Terima seadanya. Berdiri di hadapan Allah, mintalah apa saja. Memang tak khusyuk. Masjid tuan-tuan ni mujurlah jauh daripada traffic light, jauh dari jalan besar. Kalau belah-belah Melaka tuan-tuan, negeri kecil, masjid dia tepi jalan besar. Berapa kali penceramah, tengah penceramah, pong, accident. Bangun jemaah kita tengok accident. Tak ada orang lah. Lah orang kita suka kita tengok accident. Bukanlah nak nolong. Orang kita suka kan kita. Separuh lagi. Penceramah amma ba'du. Amma ba'du tak ada orang. Jangan main. Sebab itulah sejak abad 14 telah pun berlalu, sejak abad 14 berlalu, Islam telah menawarkan penegakan silaturahim menerusi seruan solat berjemaah. Datang semayang jemaah. InsyaAllah perpecahan kita boleh ditautkan kembali. Tak percaya Ustaz. Ya ke? Mari dulu. Datang masjid. InsyaAllah kesatuan kita akan ada. Sebab itu begitu mustahaknya pelaksanaan solat jemaah ini ditandai dengan penghargaan agama terhadap hukum mendirikan solat berjemaah. Apa hukum mendirikan solat jemaah? Sunat muakkad. Sunat muakkad ini, pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Bagi kita pula mazhab Syafi'i fardu kifayah. Ini adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifsah. Dan ini juga adalah pandangan jumhur ulama, sama ada yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Ada senyum bila dengar fardu kifayah. Alhamdulillah. Aku ingat fardu ain. Dia kata fardu kifayah bereslah ustaz. Maknanya fardu kifayah ni orang lain buat, kita tak payah. Fardu kifayah lah tu, lega sikit. Jangan gitu. Walaupun dia fardu kifayah, hikmah dia besar. Kita nak hikmah dia. Tapi tuan-tuan jangan tebih main. Ada juga ulama yang mengatakan sembahyang jemaah ni fardu ain. Wajib sembahyang berjemaah. Yang memberikan pendapat sebegini adalah Atha bin Abi Rabah. Begitu juga Al-Auza'i. Begitu juga Abu Thawr, Ibn Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan umum daripada kalangan para ulama Al-Hanafiyah dan juga Al-Hanabilah. Kenapa mereka kata wajib? Sebab mereka pegang satu riwayat sahih. Satu ketika, ni cerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, satu hari seorang OKU, cacat penglihatan, bahasa kita buta. Orang buta mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasul, saya ni payah nak pergi masjid, saya tak nampak. Boleh tak beri pelepasan khas untuk saya semayang seorang di rumah? Saya nak pergi, tak ada orang nak bawa. Saya malas nyusuh ke orang. Boleh tak saya minta pelepasan, tidak semayang di masjid? Nabi kata, okey, tak ada masalah, boleh. Yalah, kita pun faham masalah awak. Lelaki ni pun pergi. Tiba-tiba Nabi panggil, sekejap, mari sini. Minta maaf nak tanya. Hal tasma'un nida'a bis-salati? Maaf, saya lupa nak tanya. Awak di rumah, awak dengar ada azan daripada masjid?
Jawab laki-laki OKU ni, "Naam, ya, saya dengar ya Rasul." Maka kata Nabi, "Fa'ajib." Minta maaf, awak kena mari masjid. Sebab awak dengar azan ini. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada ulama pegang dalil ni. Jadi bila menyebut tentang azan, kita pun dah memasuki waktu solat fardu isya'. Jadi saya ingat kita berhenti dulu sekejap seketika untuk memberi laluan kepada laungan azan isya', dan kita akan sambung selepas ini. Jadi tuan-tuan semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung semula ceramah pada malam ini. Saya mohon izin dari jemaah untuk kita anjurkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah untuk memberi peluang saya menghabiskan huraian tentang tajuk ini. Hadirin hadirat sekalian, balik kepada semayang jemaah. Apa sebab agama suruh? Hikmah terbesar penyatu paduan. Dari segi khusyuk, rumah lagi khusyuk. Tapi kesatuan penyatuan. Samalah juga macam tuan-tuan pergi umrah, pergi haji. Semayang di hotel lebih khusyuk banding semayang di Masjidil Haram sebenarnya. Semayang di Masjidil Haram serabut daripada mula sampai balik serabut. Kena marah, kena jekah, kena tengking dengan, kalau boleh Mekah marah, kita boleh terima. Hak cleaner tu marah kita. Haji, Allah haji, dia marah kita. Kita tengah doa lama, dia nak sereh ramai-ramai. Kita ni tok guru silat gayung. Budak ni tulang kering, dia punya tulang kering dia, kita tengok betih dia, besar-besar botol mineral je. Aku lipat habis budak ni. Tapi sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Marah memang marah. Kadang kita nak semayang Masjid Nabawi, pergi semayang Jumaat, nak cuk Raudah. Ni cerita tahun 2020 BC. BC ni before Covid lah. Zaman sebelum Covid boleh masuk sendiri ya ke Raudah. Sekarang booking lah, macam nak masuk tempahan lah, kena ada tempahan. Tadi kita nak semayang Jumaat Raudah, lepas subuh tak balik. Bayangkanlah tahan air semayang sampai pukul 12.30. Zaman muda boleh lah. Duk kat Raudah. Pas semayang. Dah tak tahu nak semayang apa. Dah kalau tak semayang, kena halau. Yalah haji, mana ramai korang lain. Semayang lagi, tak tahu semayang apa. Semayang. Pas semayang. Dapatlah waktu semayang Jumaat. Alhamdulillah, Raudah ni ambil gambar, suka, download, upload semua macam-macam. Tiba time ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i. Daripada belakang serbu. Kita dah comel dah tempat kita. Tiba dia boleh nyelik sebelah. Sik. Kita nak angkat takbir pun Allah. Jadi begitu. Lepas tu semayang sujud, Allahu Akbar. Duduk antara sujud, Allahu Akbar. Gelak. Sudah. Buat apa gelak? Rupa duduk bawah jubah Pakistan. Dia boleh langkah lagi kita tengah semayang. Dalam hati aku ni nak khusyuk apa semayang? Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Baik semayang bilik. Tak berebut lift. Tak berebut nak balik, nak naik tangga. Tapi tuan-tuan, tujuan kita semayang di masjid itu suruhmu belajar perangai manusia. Inilah manusia. Ni gini, sabar. Maka itu sebab kita kena semayang berjemaah di masjid. Memberikan kepada kita, mendidik kita erti kesabaran. Sememangnya masjid ni tuan-tuan, banyak pelajaran yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita kalau kita nak melihat dari sudut hikmah. Apa pelajaran yang boleh kita dapat menerusi solat berjemaah di masjid? Pertama, tuan-tuan, semua kita malam ni masuk masjid pecah kasut. Buka selipar, buka kasut. Apa ertinya?
kita semua sama di sisi Allah. Jangan rasa kita lebih. Oh, saya kasut mahal. Saya nak pakai kasut ke ustaz? Saya nak masuk pakai kasut. Minta maaf tuan, dalam masjid tak boleh pakai kasut. Orang miskin, orang kaya, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, orang biasa, semua pecah kasut belaka. Hatta bodoli tuanku pun kalau berangkat ke masjid pun masih lagi buka kasut. Jadi minta maaf, buka kasut. Artinya kita semua sama di sisi Allah. Allah tak nak kita ni bila semayang rasa lebih banding orang. Bayangkan kalau semua kita masuk pakai kasut semayang. Apa jadi? Bukan sekadar tak khusyuk, mendatangkan dengki, hasad. Allahu Akbar. Beli tu. Dia tengok ke kasut orang. Adidas. Selipar Jepangnya. Dia hina pula orang. Lain sebelah pula tu dalam hati. Hina orang, kagum orang. Jadi senang pecah kasut belaka. Ada orang dia komplain. Saya ustaz pergi masjid, selipar hilang. Saya dulu pernah jadi imam masjid negeri. Jadi pernah berlaku habis semayang Zuhur. Ada satu jemaah pergi ke security minta izin nak tengok CCTV. Tanya apa masalah? Selipar hilang. Dalam hati lah security tu kata, takkanlah selipar pun nak cek CCTV. Orang cek CCTV ni kalau handbag kena ambil, cermin kereta kat tempat parking pecah oleh orang. Baru kita nak tengok pelakuan siapa. Selipar je pun. Tapi ialah meraihkan. Sebab kita masjid ni, kita kadang ada setengah masjid ada ISO. ISO ni salah satu dia punya piawaiannya adalah layanan kepada jemaah. Kalau dia komplain tuan-tuan boleh kena teruk tolak markahnya. Jadi kita raihkan. Bawa masuk. CCTV duduk dalam pejabat besar. Beritahu ke Tok Imam, abang nak tengok CCTV. Masing-masing semua pelik. Apalah dia ni hilang selipar je pun, tapi nak tengok CCTV. Rupanya selipar dia tu, la ilaha illallah, jenama Hermes. Kita nak nyebut tak kerti Hermes, dia minta cuti, tahu je Hermes ke apa nama, saya pun tak ingat dalam nama. Sebelah 1,500. Sebelah, bukan sepasang, sebelah. Tapi dia agaknya orang kaya, orang jenis duit tak kisah. Dia kata saya bukan nak repot pun, tak ada apa. Dia kata nak tengok meli rupa orang je. Dia kata. Jadi imam kita pun nasihat lah, tuan kalau bawa mahal-mahal selipar kasut ni, bawa masuk dalam lah. Bawa masuk dalam, bubuh lambek. Macam Mekah lah bawa lambek gitu kan. Kalau rasa bawa masuk dalam pun takut hilang juga, ikat gantung leher je lah semayang. Dah tentu ada sokmo. Dia saja buat kelakar, nak bagi dia tenang gitu. Jadi memang hikmah Allah Ta'ala suruh pecah kasut, buka kasut. Kita semua sama di sisi Allah. Artinya dalam masyarakat di luar masjid, kita ni semua sama di sisi Allah. Pangkat, gelaran, kedudukan, semua tak bawa kubur. Saya nama Ustaz, Datuk, Haji, macam-macam sebut di pengurusi. Itu semua tak tulis di batu nisan pun. Hak tulis di batu nisan Badli Shah Alauddin ni. Hak depan tu al-alama al-fa'di as-sahibu as-sahibu macam-macam al tak tulis di batu nisan. Datuk Seri ke Tan Sri, Doktor Profesor Emeritus tak tulis di batu nisan. Tak tulis. Kita semua sama di sisi Allah. Hatta kita orang alim sekalipun, kita semua sama di sisi Allah. Yang membezakan kita dengan orang lain, takwa. Sebab itu Allah Ta'ala paling tak suka orang yang menganggap dia paling baik, dia paling suci, orang lain tak bagus belaka. Tak boleh. Allah Ta'ala tak berkenan cara begitu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganmu menganggap dirimu suci. Aku lebih kenal siapa yang paling takwa. Surah An-Najmi ayat 32. Jadi baik, bagus. Merasa baik, itu yang tak boleh. Kita rasa baik.
Macam contoh, tuan-tuan alhamdulillah dah pergi masjid malam ni. Keluar masjid, pergi masjid ni benda baik, bagus. Tapi keluar masjid terus merasa baik. Tengok ni. Pergi masjid ni. Ni apa nak jadi ni? Duduk kedai tom yam tak keluar-keluar ni. Ni duduk beli-beli burger belakang ni. Ni sesak belakang ni. Ni. Maghrib isyak ni. Jangan. Buat baik, bagus. Merasa baik, itu yang rosak. Ni agama sangat nak jaga kita jangan merasa baik. Kita tak dibenarkan memecah belahkan agama yang mana kita bangga dengan puak kita hina puak orang lain. Itu pun agama tidak benarkan. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Iaitu orang yang memecah belahkan agama mereka sesama sendiri menjadi beberapa kumpulan. Tiap-tiap kumpulan berbangga dengan golongan mereka. Surah Ar-Rum ayat 32. Kita bangga dengan kumpulan kita atas bangga penghormatan lain. Macam contoh kita bangga kita ni bekas alumni sekolah Semuza Batu Buruk misalnya. Itu sekolah prestige. Itu kebanggaan lain. Tapi kita tidaklah memandang orang Semuza Ladang, sekolah agama lain, semua dok cetong setengah barah belaka. Ni sekolah terbaik di Kuala Terengganu. Tak boleh gitu. Ni contoh. Mana boleh berbangga tapi tidak meremehkan. Tidak boleh menganggap kita paling benar, paling luruh, paling terbaik, menganggap orang lain sesat, kafir, musyrik. Tak dibenarkan. Ada satu riwayat daripada Huzaifah. In ahwafa ma akhafa alaikum rajulin qara al-Qur'ana hatta idza ru'yatil bahjatuhu alaih. Yang aku paling takut sekali kata Nabi adalah apabila umatku nanti ada di kalangan mereka pandai baca Quran, qara al-Quran hatta idza ru'iyat bahjatu alaih, sehingga nampak bagus sungguh bacaan dia. Contoh, dia jadi imam, bacaannya bagus. Dia mengajar, bacaannya bagus. Wa kana rid'an lil Islam an salakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahrihi wa sa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirk. Dia pun kemudian jadi seorang pembela Islam. Tiba-tiba kata Nabi, ansalakha minhu, dia telah mencampakkan Quran, membuang ke belakang isi kandungan Al-Quran. Waramahu bisyirki, dia menyerang saudara se-Islamnya sehingga dia tahap menuduhnya sebagai kafir. Qultu ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki al-marmi amir rami? Qala balir rami. Maka kata Huzaifah, aku berlantas bertanya Nabi, ya Rasul, siapa yang kafir sebenarnya? Yang menuduh ke yang kena tuduh? Nabi jawab, hak tukang tuduh itulah sebenarnya kafir. Hadis riwayat Bukhari, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan juga Al-Bazzar. Kenapa boleh jadi begitu? Sebab merasa kita paling baik. Ini penyakit paling digeruni oleh para ulama adalah penyakit rasa paling betul. Ini payah. Tuan-tuan, kalau kita kaji sirah sejarah, fenomena merasa diri paling baik ini adalah masalah jiwa yang paling purba direkodkan dalam Quran. Sejak bila? Sejak era Iblis berlawan dengan Adam. Iblis tu dia tak ambuh hormat Adam. Apa sebab? Dia merasa dia lebih baik daripada Adam. Itu ya punca dia. Tak ada sebab lain. Mengapa Iblis yang awalnya dulu begitu mulia, rajin ibadat, dia begitu hebat sekali lah, seorang yang, malaikat ataupun makhluk yang begitu taat sekali, tetapi dialah yang telah diusir daripada surga dan dikutuk selama-lamanya.
Satu saja sifat dia adalah dia merasa dia paling baik sekali. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta minal alin. Allah tanya dalam Quran, "Hei iblis, apa sebabmu tak mau sujud kepada ciptaanku ini yang telah kucipta dari tanganku? Astakbarta, mu sombong ke iblis? Mu dah besar kepala ke iblis? Am kunta minal alin, mu rasa mu dah grade tinggi sangat ke? Mu dah jusa ke? Hak jadi mu samsing sangat ni." Contoh ayatnya ni, tambahan saya. Apa jawapan iblis? Ini kita jangan pegang jawapan ini. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis dengan selamba menjawab, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam ini. Berbanding Adam, ni saya paling terbaik sekali. Apa sebab? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sebab Allah ciptakan saya dari api yang ada kuasa. Tapi Muhammad ni hanya dicipta daripada tanah yang hina. Bagaimana Allah bila mendengar jawapan ini? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu daripada surga aku. Sesungguhnya kamu makhluk yang aku akan kutuk selepas ini. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya kutukan aku ke atasmu sampai hari kiamat. Ni balik tuan-tuan buka surah Sad ayat 75 hingga 78. Rupanya iblis dia merasa dia paling baik dan dia menganggap Nabi Adam lebih rendah daripada dia. Jadi jangan ada sifat ini. Menjadi baik itu bagus, merasa baik itu yang salah. Sama juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang munafik tolak dakwah Nabi? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Allah rekodkan dalam Quran. Dan apabila dikatakan pada mereka janganlah buat kerosakan di muka bumi, apa jawapan orang munafik? Tak, kami nak membuat kebaikan. Kami nak melakukan islah. Kami nak buat pembaharuan. Kami bukan buat kerosakan. Dia merasa buat kebaikan. Jadi ini pelajaran kenapa buka kasut tu tadi. Kita sama saja. Jangan merasa lebih pada orang. Dan kedua, hikmah buka kasut itu adalah Allah nak tunjuk dalam rumah aku, rumah Allah ini, mu jangan nak perjuangkan hak kebebasan asasimu dalam masjid aku. Ada orang dia nak perjuangkan, kasut ini hak saya. Saya berhak nak pakai dalam masjid. Allah seolah menyebut, aku peduli apa dengan hakmu, tak luar. Ini rumah aku. Artinya Allah Ta'ala nak mengajar, jangan perjuangkan hak kebebasan kalau benda tu bercanggah dengan peraturan. Kalau nak tegak hak, mesti ada had. Setiap hak ada had. Kalau semua orang nak perjuang hak tanpa ada had, hancurlah negara kita. Masuk masjid orang kata saya berhak bawa kucing masuk masjid, bawa habis. Saya berhak untuk buat apa saja, nak makan minum dalam masjid. Habis masjid kita, tak boleh. Hak awak ada hadnya di sini. Hatta dalam masjid nak buang angin pun tak dibenarkan semena-mena. Bahkan siapa buang angin batal sembahyang. Kalau ikutkan orang fikir, patutnya ustaz buang angin ni tuan-tuan faham kan, keluar angin kat belakang. Apa salahnya kita semayang buang angin tu, teruskan jelas semayang, tak payah batal. Kenapa pula? Cuba bersimpati, kami ni warga emas. Warga emas ni ustaz, kalau duduk sila, angkat lutut kiri tubik, lutut kanan tubik. Dia dah tak boleh kontrol, grip dah tak ada. Orang muda lain, dia boleh timer, dia ada timer, dia boleh timing kan. Orang warga emas tak boleh kontrol. Kadang bangun keluar, bruk. Bangun, bruk keluar. Dia tak boleh nak kontrol lagi.
Jadi boleh tak ustaz keluarkan fatwa untuk warga emas dibenarkan keluar angin? Tak boleh. Allah cuba simpati sikit ustaz. Lagipun buang angin ni bukan kehendak kita. Dia bukan ada tubik sesuatu cecair ke benda ke macam buang air. Tak. Ini peraturan. Kenapa peraturan itu diwujudkan? Untuk keharmonian masjid. Tuan-tuan bayang kalaulah buang angin tak batal wuduk, apa jadi pada semayang jemaah? Huru-hara semayang kita. Allah nak jaga keharmonian. Bukan aku tak bagi mu kentut. Aku nak jaga keharmonian. Bayangkanlah buang angin tak batal semayang. Air semayang. Imam rukuk. Allahu Akbar. Boom. Sedah. Benda tak batal. Warga emas pula dia punya das. Dia memang macam meriam. Tuan-tuan. Tak ada ampun punya bunyi dia. Warga emas tak boleh buat apa. Dia tak boleh nak tahu volume dia. Tak ada lah. Keluarlah apa bunyi pun. Boom keluar. Benda tak batal. Terus je lah. Hak jadi masa soft pertama. Nyesal aku duduk belakang dia hari ni. Lupa dia buka puasa hari ni. Puasa sunat. Jadi bila soft depan kena sedah dengan Tok Imam, orang soft kedua pasti gelak, suka, ketawa. Padai muka. Aku memang hari Khamis aku tak semayang. Soft pertama tahu dah Tok Imam buka puasa. Aku selamat duduk soft kedua. Dia bahan gelak. Gelak padai muka, padai muka. Bila soft pertama kena gelak dengan soft kedua, soft pertama sakit hati. Oh, mu gelak ke aku? Mu tunggu rakaat kedua. Pakat ramai-ramai rukuk Allahu Akbar. Bom 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 macam meriam. Orang soft kedua pula. Berdah-dah kena. Orang soft ketiga pula ketawa. Begitulah seterusnya sampai soft keempat. Akhirnya masjid kita menjadi tempat berbalas pantun. Bom 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 bom. Dia buang angin batal wuduk. Batal wuduk. Kata Ibn Abbas, innamal wuduk mimma yakhruju wa laysa mimma yadkhul. Wuduk ini dibatalkan oleh benda yang keluar, bukan sebab benda masuk. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi ini panjanglah orang yang pekohnya. Mungkin ada orang dia wallahu alam pernah menghadapi situasi orang keluar angin, dia boleh seduk pula angin. Mungkin special case agaknya, zup dia masuk. Jadi dia pun tanya ukur, ustaz kalau seduk mana ustaz? Dia masuk tak batal. Hak masak, hak batal, hak tubik. Masuk tak. Kalau kita nak masuk batal, menapas batal, cakap batal-batal belaka, masuk lagi. Dia hak keluar. Hak tu membatalkan. Dan kalau angin pula mesti ada bukti. Bau, bunyi. Mana kalau tuan-tuan daripada tadi dengar ceramah, aku ni ada ismayah tak lagi ya? Tak ingat ada ke tak? Ke aku buang angin dah tadi? Gini, tuan-tuan balik ke dah. Ada bau? Tak ada. Ada dengar? Tak ada. Tanya orang, ada dengar apa-apa? Tak ada Confirm tak ada? Bau tak ada? Tak ada semayang je lah, apa masalahnya? Agama ni mudah je, dia jadi payah bila buat payah. Tapi kalau tuan-tuan jenis orang sok payah sangat, pergi je lah ambil wuduk semula, pun dapat pahala. Tapi penatlah hidup kita. Nah, itu pertama, buka kasut. Masuk masjid yang kedua, sah rapat. Apa artinya? Hati kita rapat. Ini saya tak ulas lah. Ini kita semua maklum. Baik itu Nabi menyebut, perpecahan itu duduk di hati. Maka nak rapatkan orang hati dia kena rapatkan fizikal dia. Laga-laga kan. Baik itu kami yang jaga masjid, bila time PKP, susah tuan-tuan. Bila sah renggang, kita jadi payah cakap lebih kan, macam kita jadi melawan sangat. Tapi gitulah, nak dapatkan momentum balik jemaah, nak bertaut balik ni payah tuan-tuan. Kami dulu masjid negeri dah dapat kebenaran sebab faham antara negeri yang awal bebas Covid, berapa minggu tak ada kes, jadi istiawa boleh dapat soft. Tapi sebab dah lama renggang, ada jemaah datang minta kebenaran, boleh tak kami 5 orang nak renggang, minta ruang khas sudut tepi, kami tak mau campur dengan orang. Payah tuan-tuan. Tapi makan masa lah. Tapi sekarang dah okey lah. Dah okey dah. Sekarang dah okey dah. Mekah mungkin ni. Belaga dengan orang. Tak masalah dah. Baik itu dalam Quran itu sebut, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ard. Yang tersebut penyatuan tu pada hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sembahyang semua menghadap arah yang sama. Sebab itu
Kita ni semua dia panggil ahli kiblat. Ahli kiblat ni adalah satu istilah dalam ilmu kalam. Ahli kiblat maksudnya orang yang berpegang kepada akidah dan syariat Islam. Jadi semua kita malam ni ahli kiblat. Dan ahli kiblat tidak boleh dihukumkan sebagai kafir walaupun berlainan mazhab atau sokongan. La tukaffiru ahadan min ahli kiblat. Tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat. Ni semua ahli kiblat ni. Ahli kiblat. Kecuali dia tu memang tak semayang. Tu cerita lain. Tapi selagi mana semayang dan dia menghadap ke Mekah. Kalau semayang menghadap ke Amerika bukan kiblat lah. Menghadap mesti di Mekah. Dan yang terakhir kita semayang ni kita taat pada imam. Tuan-tuan kita ni hidup degil. Kadang payah nak ikut peraturan undang-undang. Ada kaki lawan pemerintah apa semua. Tapi masuk masjid Tuhan nak didik, mu pembangkang macam mana, bengkeng macam mana, degil macam mana, rebel macam mana pun, masa sembahyang mu kena dengar cakap Tok Imam ni. Walaupun mu ni kaki protes nombor 1. Tapi time sembahyang belajarlah untuk dengar cakap orang. Allahu Akbar, ikut je lah. Allahu Akbar. Nak marah ke Tok Imam bacaannya ke apa ke, itu cerita lain. Mesyuarat agung esok kita tukar. Tapi sekali mengikut, mesti ikut dia. Siapa yang ikut imam, cepat 2 pergerakan atau lambat 2 pergerakan dari imam, batal sembahyang. Artinya imam kena taat. Imam kena taat, tuan-tuan. Kalau dia rukuk, kita rukuk. Kalau dia sujud, kita sujud. Kalau dia tahiyat, kita tahiyat. Walau bagaimanapun, kalau imam itu salah, hendaklah kita tegur. Jangan biar. Ada masa imam lah manusia lupa. Kita nak sujud, kita nak rukuk, tersujud pula. Lupa pula nak rukuk. Kita sebagai makmum, imam salah ni. Tak betul ni. Nak kata baca surah Sajadah, izaja ya. Bila masa izaja boleh sujud? Dia lalai ni. Jadi kita tegur. Bagaimana cara menegur imam? Pakai tasbih. Macam mana menegurnya? Subhanallah. Lembut je tegur imam. Jangan pakai takbir. Terkejut tu imam nanti. Imam salah. Takbir. Allahu Akbar. Kejut tu imam. Ceramah ke? Semayang ni. Keliru dia. Jangan. Takbir tu time ceramah. Time semangat. Semayang ni sopan. Subhanallah. Kalau ceramah subhanallah tak apa sedap. Tasbih subhanallah macam berakhlak sangat kan. Kalau takbir Allah dia lain sikit. Tapi untuk sembahyang tasbih. Dan mesti 3 kali. Subhanallah. Subhanallah, tak dengar kata. Subhanallah, imam tak reti-reti, patut mufarakah jelah. Jadi kerja kita adalah jangan batalkan sembahyang, jangan pecahkan perpaduan. Jangan keluar parti. Teruskan saja dalam pergerakan tapi bersendirian. Dia panggil mufarakah. Jangan buat sidak akhbar pula dah. Terus serabut aku tak iman salah. Jom. Jangan so. Komat. Jangan buat jemaah baru. Teruskan sembahyang di tapak yang sama seorang. Apa sebab? Hikmahnya supaya orang luar masjid tak tahu kita dalam masjid ada krisis. Ini dok awak ada krisis, 7 negara tahu krisis awak. Jangan gitu, dalaman tutuplah. Kita dengan isteri kita pun kelahi, tapi takkan nak kabarkan anak. Keluar bilik senyumlah balik. Hai, pada bapa kelahi lah bilik. Profesional lah. Itu cara menjaga keharmonian. Dan tak boleh membuta tuli marah. Allah, imam salah. Kita sepak punggung ni. Imam tak boleh. Atas ni amal makruf nahi munkar tu tak betul. Tegur cara baik. Adat menegur ada cara. Santun menegur menurut alur. Santun menyapa bermanis muka. Adat menegur baik-baik. Syarak dan adat mesti ditelik. Menegur jangan semena-mena supaya tidak jadi bencana. Menegur jangan sampai menista supaya tak jadi silang sengketa. Sebelum menyapa, tengok rupa. Sebelum menegur, tengok umur. Imam ni umur sama ayah kita.
cakap biar elok-elok. Tegur, ni umur ayah kita ni. Umur ayah kita. Nak sanggah pun biar ada cara. Elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Kalau menyanggah niat buruk, mana pergi pun orang mengutuk. Bila menyanggah mendabik dada, orang menyampah manfaat tak ada. Elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat. Kalau menyanggah mencaci maki, mana pergi orang membenci. Kalau menyanggah tidak senonoh, alamat hidup akan bergaduh. Jadi cakap elok-elok pada Tok Imam. Itu pelajaran hidup bernegara lah. Pemimpin buat salah, tegur. Tapi elok-elok. Dan kita tak nafi dalam sembahyang jemaah ada masa makmum memang taksuk dengan imam. Ada. Tak setia tak berbelah bagi. Imam tu rukuk, Allahu Akbar. Bung, keluar angin, sedah. Dia pula jenis makmum yang setia, tak berbelah bagi. Demi setia kepada imam, aku akan keluar angin lebih kuat daripada tu lagi. Sebagai tanda setia. Apa nak jadi-jadilah. Berdadah pula dia keluar. Itu totok namanya. Jangan gitu, salah-salah lah. Sebab kita tak nampi ada imam, memang bila kita tegur, dia buat bodoh je. Imam, tadi awak semayang, keluar angin. Kami 5 orang boleh jadi saksi. Ada bau, ada bunyi. Kami tegur, subhanallah, 3 kali. Kenapa imam tak keluar pada soft? Dia, imam, kalau masjid, mesti ada bilik di depan. Ini bersekian dah pekah. Bukan bilik audio, bukan bilik rehat imam tu. Bilik untuk imam kalau batal. Imam kalau batal ni nak gimana? Kalau tak ada bilik, bayangkan ni dinding. Nak gimana? Takkan sengih gitu je. Di depan. Orang tahulah dia buang angin. Jadi nak jaga maruah dia, dia akan masuk ke bilik. Second imam akan ganti di depan. Sebab itu orang yang duduk belakang imam, jangan orang sebarang. Orang tu pastikan boleh ganti. Ni kan pakai t-shirt tulis kasbek. Letih. Dalam t-shirt kasbek. Contoh. Tak jadi. Cari orang yang bersesuaian. Sebab dia ni, ingkir imam pengsan, dia ni ganti. Oh, don't play. Sok viral. Imam baju kasbek. Tak betul. Jangan. Kena hati-hati. Ada imam orang tegur. Imam, awak tadi batal kami dengar. Apa tak mufarakah? Dia kata, Allah, sikit kira. Kau banyak pun. Mu jasa aku mu tak kira. Mu kira aku buat salah sikit. Bukan banyak mana pun. Ni masjid ni kalau tak kena aku tak ada. Dia kira jasa dia satu-satu dia bilang. Jasa. Orang bukan petikai jasa dia. Orang tak petikaikan sumbangan dia. Dia buat salah. Kita tegur kesalahan. Tapi ada orang emosional. Sebab itu pelajaran di masjid ni begitu banyak sekali. Falsafahnya. Apa yang mustahak? Datanglah ke masjid. Begitu indah sekali pelajaran yang Allah ajar bagaimana untuk hidup bermasyarakat dan hidup bernegara. Moga-moga kita menjadilah bangsa dan umat yang kuat silaturahim bersatu padu. Sebab barang perlu diingat, masuk kubur, soalan yang Tuhan tanya, malaikat tanya pada kita, siapa saudara kamu? Payah nak jawab kalau kita ni siang malam kelahi dengan saudara se-Islam sesama kita. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami,
Elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.